Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi untuk bab 4, subtopik yang terakhir, 4.7 pembiakan tumbuhan. So masing-masing boleh tengok muka surat 119 pada buku teks. Kita tengok tajuk 4.7 ya. Okey, kat sini pun teacher ada helaian muka surat yang telah teacher masukkan untuk awak tengoklah 4.7 pembiakan tumbuhan. Kat sini ada. Okay, so sekarang ni kenapa penting pembiakan tumbuhan? Tumbuhan ni sama macam manusia jugalah. Sebab apa dia perlukan proses pembiakan? Sebab nak memastikan kelangsungan spesies. Kat sini ada keterangan dia. Maknanya nak elak daripada spesies akan datang, spesies baru. Maknanya nak suruh wujudkan, tak nak bagi pupus. So kita boleh tulis sikit. Tujuan pembiakan tumbuhan adalah untuk mengelakkan berlakunya kepupusan. Sama jugalah dengan haiwan dan juga manusia. Tak nak bagi pupus lah. Bagi tumbuhan-tumbuhan yang mungkin digunakan untuk perubatan dan sebagainya. Okey, jadi semua benda hidup ni akan melalui pertumbuhan dan akhirnya mati. Jadi perlu gantikan dengan organisma yang baru. Sebab tu penting untuk berlakunya proses pembiakan tumbuhan. Kalau tengok gambar rajah yang dibagi ni pun gambar kartun tu. Tu pun dah faham dialog dia. Okey, muka surat seterusnya 120. Kita nak tengok bila sebut pasal pembiakan tumbuhan, memang dia akan libatkan salah satu struktur yang ada pada tumbuhan, iaitu bunga. So, pada bunga, kita juga perlu tahu struktur dan fungsi pada bahagian bunga lah. Jadi sekarang ni, pertama sekali yang paling penting lah, dia sebenarnya ada beberapa struktur yang memang perlu awak belajar dan tahu. Okey, yang paling utama adalah stamen. Apa dia stamen ni? Organ pembiakan jantan bunga. Maknanya kalau manusia, organ pembiakan lelaki. Kalau untuk tumbuhan, dipanggil sebagai organ pembiakan jantan bunga, iaitu stamen. Kita ada juga ranggi. Ranggi berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Yang ni dia bagi fungsi untuk ranggi. Label dia kalau awak tengok kat sini pun ada ni. Ranggi kawasan ni. Bahasa biasa kita panggil sebagai apa? Kelopak bunga. Kelopak bunga. Tapi untuk dalam peperiksaan, wajib guna perkataan ranggi. Untuk pengetahuan awak, maknanya boleh ingatlah dah hafal. Kalau kelopak bunga tu terus ingat R, iaitu ranggi. Okey. Struktur seterusnya kita ada sepal. Sepal berwarna hijau. Dia ada kat bawah sebenarnya. Struktur yang kecil yang ada dekat bawah berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kudub. Ni kalau awak tengok sepal ni, warna hijau. Lindung bunga pada peringkat kudub. Kudub ni macam mana? Ni macam gambar yang teacher tunjuk kat sini. Kalau tengok gambar sebelah ni, apa dia peringkat kudub? Sebelum bunga mengembang. Contoh bunga ros, bunga mawar. Kan biasanya kalau kita tengok dia tak kembang lagi tu, ada warna hijau yang lindung dia, iaitu kita panggil peringkat kudub. Dan warna hijau tu adalah sepal. Ni kalau tengok label ataupun bunga yang telah teacher lukis. Okey. Dan kita ada struktur seterusnya adalah pistil. Sebelah kanan organ pembiakan betina bunga. Okey, organ pembiakan betina bunga sangat penting jugalah. Sama dengan stamen. Kalau tengok, ingat balik stamen, organ pembiakan jantan bunga. Kalau pistil, organ pembiakan betina. So, kalau stamen, kita tengok dulu yang stamen ni dia ada dua struktur kecil pula. Okey, dia ada dua struktur kecil yang dinamakan sebagai anther. Lepas tu filament. Daripada butir bunga yang warna kuning ni, kalau tengok kat sini,
bulat ni, ada bulatan kecil tu, ada butir dia bunga kat situ, and then dia besarkan gambar. Kita nampak yang warna kuning ni adalah anther, yang bertangkai ni adalah filament. Untuk stamen, iaitu organ pembiakan jantan. Kalau pistil dia ada 4 struktur kecil lagi. Kita tengok dulu satu persatu. Cuma stigma ni teacher kena terangkan guna gambar rajah yang lain sebab takut confuse, takut awak pening nanti sebab dia hampir sama dengan anther, butir dia bunga pada anther. So teacher akan terangkan guna gambar rajah lain sebentar lagi. Okey, tapi yang pasti awak kena ingat, kalau pistil dia ada stigma, steel, ovary dan juga ovule. Tengok balik label dia kat kawasan mana. Kalau stigma, memang dia berada di bahagian atas sekali pada bahagian struktur bunga. Kalau steel, okey, kalau tengok sini, steel sepanjang apa orang kata laluan atau apa macam tangkai panjang ni yang bersambung dengan stigma ke ovary. Kalau ovary, kalau nampak kat sini dia bulat ni, yang teacher bulat ni adalah ovary. Yang di dalam ni warna coklat ni, koko ni adalah ovule. Yang warna dalam ni, warna coklat ni, ini adalah ovule. Okey, so macam mana saya nak terangkan untuk stigma? Ini bunga yang telah teacher lukis secara ringkas lah. Kalau tengok beza stigma ni dengan gambar rajah sebelah, ni stigma ni yang teacher garis ni. Tengok struktur dia yang paling atas sekali biasa dia besar sikit daripada anther. Ini apa orang kata, struktur yang wajib awak hafal dan ingat. Kalau bila kita ingat, kita akan faham lah sebenarnya. Faham tu lebih penting. Okey, so kita namakan ini adalah struktur bunga. Struktur bunga. Okey, so sekarang boleh bezakan tak? Boleh bezakan, iaitu ni stigma, ini stamen. Sama je dengan gambar daripada buku teks, cuma perbezaan sikit je pada stigma. Takut nanti kan awak pening. Okey, boleh rujuklah gambar rajah yang teacher bagi ni. Okey, next. Ni gambar rajah daripada Google yang teacher dapat daripada sumber daripada handset lah, untuk cari gambar yang lain lah untuk awak lebih faham. Okey, kita ada stigma, steel, ovary, ovule, anther, filament, sepal. Ada satu lagi yang tak tulis kat sini, ranggi. Okey, so lebih kurang je. Kalau tengok gambar, ni stigma, tengok yang paling utama, di atas sekali, dan bersambung dengan steel kat sini. Ni adalah steel. Sepanjang ni adalah steel, ini adalah ovary, kat dalam ni adalah ovule. Okey, kita sambung lagi. Tajuk seterusnya untuk muka surat 121 daripada buku teks anda semua. Kita tengok pendebungaan, proses pendebungaan. Apa dia maksud pendebungaan? Sekejap lagi teacher akan terangkan pada muka surat seterusnya. Cuma kita kena tahu dulu jenis bunga yang ada dalam buku teks awak ni. Okey, so dua jenis bunga yang kita ada adalah bunga bisex dan bunga unisex. Apa dia bunga bisex? Maksud dia ada kat sini juga, iaitu kalau bunga bisex, dia mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan jantan, stamen dan juga betina, pistil dalam bunga yang sama. Pada satu bunga tu, tengok gambar ni. Kalau tengok gambar ni, dia ada dua-dua organ pembiakan jantan dan juga betina bunga. Ni stamen dan juga pistil. Jadi pada satu bunga ada dua-dua organ pembiakan jantan dan juga betina. Dia ada organ pembiakan jantan dan juga dia ada organ pembiakan betina bunga.
Dia ada dua-dua lah, iaitu kalau jantan stamen, kalau betina pistil. Okey, kalau bisex pula macam mana? Kalau awak tengok sini, salah satu je organ pembiakan yang ada pada satu bunga, ya. Bunga jantan ataupun bunga betina. Kalau bunga jantan, dia hanya ada stamen sahaja. Kalau bunga betina, dia hanya ada pistil sahaja. Itu adalah unisex. Ya. Sini pun dia ada bagi contoh, ya. Bunga unisex contohnya bunga jagung, bunga betik yang hanya mempunyai bunga betina yang akan menghasilkan buah dan juga biji benih di dalamnya. So sekarang ni kalau unisex ni hanya ada salah satu sahaja. Salah satu sahaja apa orang kata organ pembiakan. Sama ada jantan ataupun betina bunga. Ya. So daripada buku teks ni boleh tengok contoh bunga yang ada unisex. Ya. Jenis bunga unisex. Okey. Yang seterusnya maksud pendebungaan, ya. Maksud pendebungaan macam yang teacher bagi tahu tadi, yang perlu kita tahu pendebungaan adalah pemindahan butir bunga matang dari anther ke stigma, ya. So apa yang awak kena tahu adalah kena ingat balik butir bunga ada kat mana? Dia ada pada anther. Apa dia anther? Anther adalah salah satu struktur yang ada pada stamen, iaitu organ pembiakan jantan. Kalau stigma, dia nak berpindah butir bunga tu dari anther ke stigma. Stigma pula adalah salah satu struktur kecil yang ada pada organ pembiakan pistil. Organ pembiakan betina. Pistil lah. Ya. So kita tengok kat bawah ni ada dua jenis pendebungaan daripada buku teks awak, muka surat 122. Okey, 122 dia ada pendebungaan sendiri dan juga pendebungaan kacuk. Ya. Okey. Kita tengok. Sekejap ya. Kita tengok sini. Okey, kalau misalnya pendebungaan sendiri, apa dia cakap? Butir debunga. Okey, butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain tetapi pada pokok yang sama. Sama spesies. Samalah pada pokok yang sama. Satu pokok sahaja. Maknanya ni kalau tengok nak panah pun senang. Tengok dia bagi ni. Daripada bunga A ke bunga B. Butir bunga tu pindah daripada anther pindah ke stigma bunga yang lain. Maknanya daripada bunga A, anther bunga A pergi ke stigma bunga B. Tapi satu pokok yang sama je, satu pokok je yang terlibat. Pendebungaan sendiri juga, kalau tengok sini ada keterangan butir bunga dipindahkan ke stigma bunga yang sama. Maknanya tak libatkan bunga yang lain. Maknanya kalau satu bunga je lah. A je lah. Contoh A je lah. Satu je bunga. Dan tadi A ke B kan. Yang ni satu bunga saja. A dari apa orang kata anther berpindah ke stigma bunga yang sama. Tu pendebungaan sendiri. Kalau pendebungaan kacuk, kalau tengok gambar kat sini pun dia libatkan dua pokok. Yang ni dua pokok untuk pendebungaan kacuk. Kalau pendebungaan sendiri, satu pokok sahaja. Okey, tengok pendebungaan kacuk, apa dia cakap? Okey, butir bunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain pada pokok yang lain tetapi spesies pokok yang sama. Maknanya kalau bunga raya je lah dua pokok. Kalau bunga kertas je lah dua pokok. Jangan, dia takkan berpindah ke pokok jenis spesies yang lain. Ya. So daripada katalah ni pokok A. Pokok X lah, takut tertukar dengan yang tadi kan. Ni pokok Y. Maknanya daripada bunga ni pokok X berpindah ke bunga pokok Y. Tapi berpindah dari mana ke mana? Dari anther yang ada pada bunga pokok X berpindah ke stigma bunga pada pokok Y.
tapi spesies yang sama. Spesies yang sama. Ni senang je lah. Okay. So untuk hari ni ini yang perlu awak belajar lah. So yang terakhir sekali, ni latihan daripada modul sains yang teacher dah bagi. Pada yang tak ambil ataupun tak ada modul ni, boleh salin lah, nanti teacher bagi dalam Telegram. Muka surat 28. Try jawab. Cuba jawab dulu untuk modul sains hari ni. And then rumusan cabar diri, cuba kita buat. Apa jawapan dia? Okay, kita cuba Okay, teacher nak guna warna orange. Kalau struktur bunga, dia terbagi kepada 2. Organ pembiakan jantan dinamakan sebagai stamen. Betul tak? Okay. Organ pembiakan betina dinamakan sebagai pistil. Okay. Yang menghasilkan debunga apa? Untuk stamen, kalau organ pembiakan jantan dinamakan sebagai anther. Ini anther lah. And then debunga yang mengandungi gamet jantan. Ya ke tak? Debunga yang mengandungi gamet jantan. Yang ni adalah filamen. Dan seterusnya kita ada untuk pistil yang menghasilkan ovule. Apa dia? Ini adalah ovari. Yang ni ovari. Dan kita ada ovule. Mengandungi gamet betina. Ovule lah. Yang ni kan. Yang ni pula 2 lagi adalah stigma. Lepas tu stil. Okay. Yang ni debunga ni yang ada pada anther sebenarnya. Anther, ovari, ovule. Okay, itu saja untuk hari ni. Nanti buat latihan tau. Kita jumpa lagi untuk subtopik sambungan topik subtopik 4.7. Okay, Assalamualaikum.